Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dialog Anak Muda bersiaran bersama kami di waktu ini. Saya Irfan Faruqi bawakan kepada anda daripada Asia Pacific University of Technology and Innovation, APU. Dan kita nak bicarakan tentang masa depan pelajar-pelajar dan lepasan SPM ke mana mereka selepas ini. Saya bersama-sama dengan 6 orang tetamu untuk mengupas hal tersebut. Dan saya mulakan dengan tetamu daripada belah kanan saya, Haziq. Daripada Sambas, nervous walaupun sebenarnya dah patutnya happy lah, dah habis dapat result kan. Puas kan? Puas. Ini Haziq dan ini di sebelahnya juga merupakan lepasan SPM Ain daripada CBN, University Convent. Tapi maklumnya nak masuk Universiti Islam Antarabangsa. Itu pilihan, belum dapat. Belum confirm lagi lah. Tapi itulah jalannya. Tapi nanti kita tanya lebih lanjut selepas ini. Ain dan sebelah kanan saya merupakan Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia, Saudara Hasnul Hanif, yang mana salah seorang daripada yang hadir di sini panggil Tuan. Mungkin lepas ni YB. Panggil abang lah. Panggil abang, okey. Bro, Hasnul. Sebelah Hasnul ialah Tan Wee Siang, merupakan pelajar daripada APU. Kini menjadi duta APU. Sebelumnya dah jumpa sekali. Kita bicara tentang 5G. Kali ini kita bicarakan tentang masa depan lepasan SPM. Dan sebelahnya tetamu kita daripada Forward Research, Jazli, yang juga telah bersama kita beberapa kali, dan saya baca banyak tulisan berkenaan dengan pendidikan khususnya soal TVET. Yes. Saya tak pasti sama ada hari ini sebutan TVET sahaja ataupun pendidikan lebih luas. Nanti nasihat akan diberikan kepada lepas SPM kita. Dan seterusnya Jonathan daripada Newcastle University, orang UK, Ulu Kelang. United Kingdom. Tapi walaupun study di UK, tapi akan kembali ke Malaysia insya-Allah. Tapi itu merupakan tamu-tamu kita untuk dialog anak muda kali ini. Kita bicara tentang soal lepasan SPM, ke mana mereka nak pergi selepas ini. Kita mulakan dahulu dengar daripada pelajar lepasan SPM ni, sama ada mereka nak jadi influencer ataupun sama belajar ataupun nak terus berbisnes. Kita dapatkan dahulu daripada Haziq. Haziq, boleh kongsikan pertamanya, seperti mana Hasnul sebut sebelum kita kudara tadi, pelajar SPM kali ini dia lain macam sikit pengalaman dia, sebab ada PDPR lah, belajar di rumah dalam talian, kemudian PMR pun tak ada. Tak puas hati kan. Tak ada PMR pun boleh ambil SPM. Kongsikan sedikit pengalaman SPM kali ini. Sebenarnya tak ada, dia biasa juga sebab rasa yang lagi mencabar batch sebelum ni, sebab diorang punya PDPR time diorang form 5 sendiri. So kita orang time form 4. So bila masuk form 5 kita orang kelas offline. So dia kurang sikit yang mencabar dia. Okey. Sebab yang kena revise balik form 4 punya tajuk. Tapi yang tahun lepas punya diorang kena fokus untuk form 5 punya tajuk. Sebab diorang PDPR time form 5 kan. So rasa kita punya batch okey sikit lah. So bersyukurlah. Bersyukur sikit. Alhamdulillah. Tapi result okey. Alhamdulillah okey. Ain macam mana? Kalau pengalaman tu okey je, masa sama jugalah macam sebab kita form 4 memang PDPR, so form 5 tu kita boleh recap baliklah semua sekali dengan form 4 tu, so kita tak adalah put burden kat diri kita sangat pun. So macam enjoy je lah, untuk kalau nak tak ada feel macam terlampau stress ke apa, tak adalah. Sebab korang form 4 tu honeymoon dulu. Ya. Tak belajar betul-betul kan? Masuk form 5 baru start recap kan? Itu soal pengalaman belajar, dan sekarang dah dapat result, dan KPM maklumkan bahawa ini merupakan antara pencapaian tertinggi, lebih 90% yang dapat keputusan lulus. Cuma saya nak tanyalah, soalan exam senang ke? Bagi saya macam bolehlah, kita boleh buatlah. Cuma susah tu susah, tapi still manage to jawab lah. Okey. Haziq? Tak senang sangat, tak susah sangat, tapi boleh lah jawab. Ya. Tak ada orang komplain kata sebenarnya kau punya soalan senang, kami lagi susah kan? Tak ada. Okey, dan seterusnya sebelum kita pergi ke tetamu yang sudah pun lanjut daripada SPM, lepasnya ke mana? Mula dengan Haziq dulu. Sebelum ni planning ada 2. Okey. Sama ada ke arah medik ataupun buat kemahiran. Okey, kemahiran Hairstyling. Oh, I see. Okey. Sebab sekarang pun saya kerja as a barber juga. Oh, I see. Part time. Dah lama buat benda ni sebab dulu saya asrama kan. So kat asrama tu memang daripada form 2 sampai sekarang lah. Waktu sekolah charge berapa ringgit kalau potong rambut? 5. Okey. Mana tak ada kadar inflasi lah. Kalau saya sekolah dulu pun potong rambut RM5 juga. Betul. Okey. So kemahiran ataupun medik. Yes. Tapi cenderung sebab kan dah dapat result ni, so macam okey, mungkin ke arah medik lah. Okey. Ain? Sama ada 2 juga, sama ada international business ataupun education. Tapi still sama, memang nak
mengajar lah, maksudnya jadi lecturer or teacher lah. Bersedia untuk jadi cikgu. Sedia. Tahu perangai budak-budak sekarang? Tahu? Bersedia dan bersabar. Okey. Tapi itu masa depan atau apa yang mereka idamkan untuk masa akan datang. Yang mana berbeza sedikit daripada apa yang kita biasa dengar kan, bahawa pelajar-pelajar di sekolah sekarang ni lebih cenderung ke arah menjadi pengaruh media sosial. Saya mulakan dahulu dengan Hasnul, mungkin nak komen berdasarkan apa yang saya dengar daripada Haziq dan juga Ain, dan juga berdasarkan kepada apa yang kita dengar di khalayak berkenaan dengan generasi lepas SPM. Silakan Hasnul. Terima kasih Saudara Irfan. Itulah pertamanya saya nak ucapkan syabas dan tahniahlah kepada saya dipanggil hampir 400,000 calon SPM tahun lalu, dan sebahagiannya alhamdulillah dapat result yang baik, sebahagiannya yang som-som kuku tu tak apa, jangan risau, sebab ini satu permulaan untuk adik-adik kita. Jangan anggap yang berjaya itu berjaya sepenuhnya dan yang gagal itu gagal sepenuhnya, tidak. Ini satu permulaan. Di pihak Majlis Pilihan Malaysia, kita melihat realiti hari ini agak mencabar kepada generasi muda ni. Sebab dalam catatan terbaru ni, kalau kita tengok, saya dipahamkan hampir separuh sebenarnya lepas SPM ni dia dah mula mencari kerjaya. Kan? Dah ada sebahagiannya nak sambung belajar, sebahagiannya lagi tak minat sambung belajar. Dia berminat untuk jadi masuk dalam gig ekonomi, masuk dalam sebagai influencer dan sebagainya. Jadi ini satu fenomena baru, generasi baru yang saya tengok ada pro and kontra juga Saudara Irfan. Mungkin kita boleh kajilah dari pelbagai sudut, dan pada saya di pihak MBM sendiri, macam mana kami ni adalah satu NGO yang memang kita empower idea anak-anak muda. Jadi kita raikan, kalau itu minat mereka, why not kita support dan bagi mereka sokongan sepenuhnya lah. So nak pilihan terbuka. Nak Ya, sambung betul. boleh, tak sambung pun tak apa. Pulang. Itu Sebab ini masa mereka. Okey. Itu penilaian MBM. Kita nak tanya dua mahasiswa. Tadi kita beri Jazli dulu. Dari sudut pandangan Tintang, macam mana Zahir menilai? Khususnya dia sebut tadi ada nak masuk bidang kemahiran. Saya agak terkejut sebab berdasarkan pengalaman and also berdasarkan statistik, actually kita punya golongan belia semakin kurang berminat dalam pendidikan konvensional. Maksudnya kalau dulu kita habis SPM, kita akan masuk tertiary education, sama ada di bidang kemahiran ataupun bidang akademik. Tapi apa yang berlaku, since you said that batch sebelum dia ramai yang menghadapi kesukaran ketika SPM, and it's based on data actually. 48% batch 2021 SPM tak sambung belajar. It's almost half. Maksudnya you have one batch 400-500 ribu student, separuh tak belajar. But saya interested bila dia cakap dia ada option, which is option kedua dia. First is medical. We know that medical is very susah. Yeah. But the second option is kemahiran. Dan apa yang menarik adalah sebenarnya enrolment dalam dua-dua bidang ini menurun. You know, dalam bidang STEM, enrolment kita menurun. Maksudnya intake pelajar yang masuk dalam bidang tersebut menurun. Dalam bidang TVET juga menurun. Dan is a very significant jumlah yang menurun. Dan Jabatan Perangkaan sasarkan, kalau trend ini berlaku, kita sasarkan lebih kurang, it's not kita sasarkan tapi kita predict 40% daripada batch mereka akan tak sambung belajar. Dan kalau trend ini berlaku, kita akan kehilangan 70% daripada tenaga kerja berkemahiran. We must know that we are going towards a not developing nation. Kita nak jadi negara maju. Dan if we don't have this kind of high skill labour, so kita tak akan dapat capai perkara tersebut. Berbeza dengan insight daripada saudara Hasnul berkaitan dengan ini adalah choice mereka. Saya bersetuju dengan choice mereka. Tapi choice ini kita boleh nampak juga dekat kita punya lepasan SPM, which is choice pertama dalam bidang akademik, choice kedua dalam bidang kemahiran. Tetapi dia tidak bermaksud kita tidak perlu sambung belajar. Sambung belajar itu satu benda yang necessary, tetapi kita juga di pihak kerajaan, polisi juga perlu beradaptasi dengan keperluan semasa yang seperti mana saudara Hasnul cakap dan seperti mana pelajar kita cakap, which is kita tidak lagi boleh rely on conventional method. Maksudnya kita kena masuk kelas, kita kena masuk kena study 3 tahun, mungkin dia kena lebih fleksibel. Dan saya nampak higher education ministry telah ke arah itu, which is dia akan lebih fleksibel. Maksudnya you boleh sambung belajar tanpa you pergi ke kelas. Maksudnya mungkin hybrid style ataupun konsep learn and earn. Maksudnya you boleh belajar, at the same time you boleh menjana income. So ada beberapa sebab lah kenapa trend ini berlaku. Tetapi saya rasa mungkin saya bukan tidak bersetuju dengan apa yang saudara Hasnul cakap. Tetapi kalau kita tengok dalam bigger picture, kita perlukan this kind of tenaga kerja berkemahiran tinggi. Dan kita akan kehilangan talent, kita akan kehilangan lebih banyak
human capital. Kalau kita biarkan trend untuk terus masuk ke alam pekerjaan tanpa melalui tertiary education ini berlaku. So itu insight saya lah based on apa yang mereka. Cuma saya minat bila you cakap about kemahiran, because you must know that kemahiran ini tidak boleh lagi dilihat sebagai kerjaya kelas kedua ataupun pendidikan kelas kedua ataupun dari segi income dia kelas kedua. You can see a lot of barber now yang gaji dia mungkin lagi tinggi daripada medical doctor. So ini lebih tinggi lah. Sebab saya SPM tak apa income lagi. Dia dah SPM dah potong rambut. Yes. Sebab itu saya cakap konsep learn and earn itu mungkin perlu diadaptasi oleh kementerian dengan segera supaya orang macam beliau boleh menceburi bidang yang dia minat. Bukan saja berasaskan, kalau dulu kan kita masuk sekolah zaman saya lah, we only have a choice of, kalau cerdik sikit kita akan jadi doktor atau engineer. That's our option. Kalau dia perempuan dia akan jadi cikgu. Kalau dia player athlete dia akan jadi tentera atau polis. So it's very something like that. But right now saya dengar bila dia cakap nak jadi barber, I think pemikiran itu sudah berubah, zaman sudah berubah, tetapi kerajaan dan juga semua pihak perlu beradaptasi dengan perubahan tersebut lah. So Haziq ni sambil belajar medik boleh potong rambut orang. So saya belajar boleh cari duit. Okay, that things bila you cakap macam tu, ini benda yang menarik kalau kita tengok negara-negara maju. Contoh kalau kita tengok American Creative. Okay, contoh tu akan datang kemudian. Okay, baik. Bagi kita dengar dulu daripada Wisian dan juga Jonathan. Saya nak mulakan daripada orang paling jauh sekali, daripada United Kingdom. Yes. Okey, Jonathan. Tapi Jonathan tahun kedua sekarang mengaji, sekarang tengah sama break ada di Malaysia. Berdasarkan apa yang dikongsikan tadi, mereka nak sama belajar, tapi saya faham mereka nak belajar dalam negara. Sebab Jonathan belajar di luar negara. Mungkin boleh kongsikan dari perspektif itu dahulu. Adakah lepas SPM ni harus terus berada di dalam negara atau di luar negara atau bagaimana? Okey, untuk menjawab soalan itu saya perlu menceritakan tentang pengalaman saya sendiri. So, saya habiskan O-levels pada tahun 2018. Lepas tu saya dihantar ke program penukaran pelajar ke Amerika Syarikat. Oleh masa tu, bila saya di Amerika, saya rasa saya suka sistem edukasi di sini dan saya ingin kembali. Lepas tu saya sambung ke ADTP, American Degree Transfer Program di Malaysia. Tetapi COVID melanda dan itu telah mengubah my education plan. Untuk menjawab soalan adakah perlu sambung di Malaysia atau pergi ke luar negara, saya rasa ini adalah satu keputusan peribadi. Ada pros, ada cons, ini harus diakui. Tetapi saya rasa apabila orang ramai mereka tanya, kamu pelajar luar negara ke? Saya rasa ia ada satu istilah, adakah ini murid seorang yang patriotik? Adakah dia akan kembali ke Malaysia menyumbang kepada ekonomi? Kita harus mengakui itu pasaran kerja dalam Malaysia ada ketidaksamarataan. Mereka amat menghargai murid-murid yang murid-murid dan graduan dari luar negara. So this is something that we have to work on together. How do we make the job market fairer? Dan saya juga harus menegaskan kadang-kala this is a last resort option. Not being able to enroll into the local university and also not having the right qualifications. So it's a very multi-pronged question which requires a lot of development. Tadi Jonathan tak ambil SPM? Yeah. Sebab apa ya? Terus ambil O-level? Sebab love America. Bukan America, itu juga keputusan peribadi lah. So saya masuk homeschool. Oh, I see. Homeschool. Okay. Wisian juga pelajar bukan dari UK, di Malaysia. Sorry Jonathan, dia tu akan terus berulang sampai kita akhir bersiaran. Wisian belajar daripada APU sendiri dan sekarang tahun ketiga. Nak habis lah? Nak habis lah? Dah habis 4 years kan? Tak, kita sini kalau sambung dari diploma 2 tahun, lepas tu terus sambung bachelor degree 2 tahun. So semua total 4 tahun. Okay, so total 4 tahun tapi Wisian sekarang dah tahun ketiga. Betul? Tahun keempat. Tahun keempat nak habis kan? Ya, nak habis. Okay. So tadi sebab Jazzy sebut
sistem pendidikan tu kena sedikit berubah dan program yang Wisan start ini pun berbeza daripada apa yang saya dengar. Biasa orang akan ambil diploma 2 tahun, degree paling kurang 3 atau 4 tahun. Tapi ini 2 tahun sahaja. Boleh kongsikan sedikit sebanyak berkenaan dengan sistem pendidikan atau program yang Wisan start ini di APU dan juga pendapat berkenaan dengan bagaimana lepasan SPM ni harus buat keputusan whether mereka sama-sama belajar ataupun potong rambut. Ya, betul. Terima kasih atas soalan ni. Soalan ni agak menarik. So, I boleh kongsi dari pengalaman I nak bincang dulu dengan isu pokoknya dari sistem pendidikan negara kita. Sebab kalau kita lihat dulu masa sekolah, I masih ingat masa tingkatan 4, kita boleh pilih aliran saja. Aliran sains ke aliran arts and yang sastra semua. Tapi I rasa yang weakness ataupun limitation dia adalah kita tak boleh pilih modul. Kalau yang I masuk aliran sains, I kena ambil biologi, I kena ambil kimia dan fizik semua. Matematik tambahan semua kena ambil. I tak boleh pilih modul. Tapi lepas tu, habis SPM, sebenarnya I tak minat dengan kimia dan biologi. I cuma nak fizik sebab I nak jadi like IT Einstein. Ya, so I rasa kerajaan kena ubah sesuai silibus dia supaya allow the student to choose the module. Bukan saja pilih aliran tapi pilih modul juga. So masa tu I ada satu masalah mana I tak tahu minat I di mana. Lepasan SPM, I tak tahu I nak study apa. I nak study business ke ataupun IT, computing semua I tak tahu. Sebab dulu masa sekolah I minat dengan teknologi tapi I tak pernah sentuh ataupun tak pernah study dengan modul IT. Lepas tu, I found my passion. I cari minat di IT. And tapi kalau lah tanya I dari IPTS kan, private university, I rasa private university syllabus dia agak dekat rapat dengan keperluan industri. Sebagai contoh, yang sekarang I bachelor degree final year, I boleh kongsikan last semester I ambil satu modul blockchain development ataupun ada satu lagi advanced programming language concept di mana kita sebab sekarang zaman berubah dah. So industri diorang nak AI, big data dan semuanya blockchain. So kita ada belajar, so kita boleh guna the concept, we can apply the concept. Masa nanti kerja nanti kita boleh apply. Tapi I rasa kalau kat sekolah kita memang tak ada syllabus tu cover semua. So dari pengalaman I rasa mungkin you perlu explore yang syllabus yang ada kat semua universiti, local dan private semua. Lepas tu you cari what's your passion, minat awak ke mana. Lepas tu you boleh compare sikit. Sebab kat APU kita bukan saja learning based, tapi kita also practical based. Sebagai contoh, kita ada ambil course DDSC ataupun Development on Cloud. Kita ada cuba teknologi seperti AWS, Amazon Web Services, kita ada guna Microsoft Cloud Service, kita ada Google Cloud Service. So kita ada sentuh semua. Dan di APU pengalaman I, kita ada banyak competition yang seperti yang pasukan I yang join Google Hackathon. Kita ada juga banyak AWS Deep Racer dan sebagainya. So ini satu peluang untuk kita explore dan untuk kita dan I rasa yang I nak nasihatkan supaya semua lepasan SPM, pelajar lepasan SPM berfikir betul-betul. Take some time to think what's your passion, then you can explore around to see which course you are Tapi suitable. Haziq nak ambil medik ataupun kemahiran, Ain sama ada cikgu atau business, it's not related to technology. So your advice to them, should they stick to their plan or kena tukar sikit pergi ke technology base punya? Yang I rasa the first thing kena cari minat korang. Kalau you betul-betul minat nak jadi business ke ataupun hairstylist ataupun dalam nak jadi cikgu, you dah tahu minat awak, lepas tu you can explore the path. Macam mana nak sampai jadi pekerjaan untuk buat like jadi cikgu ke jadi engineer. So
memang kita ada universiti yang banyak ada offer course yang banyak, yang quite a wide range of the course. So So kena fikir. ya, Fikir kena elok. fikir betul. Okey. So kita nak dengar balik berdasarkan apa yang dah pun diberitahu oleh Hasnul, Lee Hui Siang, Jazli dan juga Jonathan, apa respon daripada Haziq dan juga Ain. Tapi saya nak bagi ruang sedikit lagi kepada Hasnul sebab Jazli sebut tadi dia macam ada contestation di situ kan. Sama ada harus fokus kepada pembelajaran yang ke peringkat lebih tinggi ataupun ya ada pilihan lebih bebas untuk termasuk perniagaan. Mungkin Hasnul nak respon sedikit bagi hal itu. Baik, contestation of idea tu biasa. Kita pun suka. Mana perdebatan yang menarik itu. Saya setuju pandangan Jazli tadi. Jazli. Okey, dari satu sudut memang Malaysia kita perlukan kepada tenaga mahir negara, tenaga pakar dan memang kita belum capai lagi lah. Macam kita nak pergi ke negara-negara maju macam Jerman dan sebagainya, kita memang perlu kepada tenaga mahir negara. Dan dalam konteks hari ini memang Malaysia tak pernah capai lagi. Dari satu sudut juga macam saya sebut di awal tadi, kenapa kita harus berikan minat kepada anak-anak muda untuk memilih. Macam baru ni pun kami buat Hari Belia Negara. Datuk Seri Anwar pun turun dan tema kita adalah ini masa kita. Memang generasi muda ni kita nak bagi mereka ruang seluas-luasnya untuk mereka pilih. Walau bagaimanapun dalam satu sudut, sebilah sebagai anak muda, apa saja pilihan yang dibuat harus dipandu. Kalau tanya saya, sebagai contoh, kalau betul you masuk minat dalam bidang kemahiran, go on. You minat dalam bidang akademik, go on. Dan minat dalam bidang apa saja, harus dipandu. Dalam kata lain, kalau minat nak jadi influencer pun, harus ada mentornya, harus ada gurunya. Kan? Jadi baru kita akan sukses, kita akan berjaya. Dalam kemahiran, saya akui, orang kata masuk akademik akan sukses, lebih sukses. Kemahiran pun tidak seperti dulu lagi. Hari ini kalau kita sebut dalam soal kemahiran sebagai contoh, adik kita siapa? Haziq sebagai contoh nak jadi hair stylish. Abang lalu kan, sebab kita pun ada seorang kawan kita yang earn income 20-30 ribu sebulan jadi hair stylish dekat Damansara kan. Dalam bidang kemahiran lain sebagai contoh, kita tengok mungkin biasa-biasa seorang welder yang buat welding besi dan sebagainya kan. Mungkinlah gaji 2-3 ribu, tapi dalam konteks hari ini kalau kita ada sedikit kemahiran, pandai menyelam contohnya, boleh berenang, you welding kapal gaji dah belasan ribu. Jadi at the end of the day, masuklah bidang apa saja, dia based on minat kita, passion kita. At the end kita akan jadi something yang kita akan jadi somebody yang berjaya lah. Yang penting passion tu harus ada. Okey, baik. So, tapi jadi welding tu kena hati-hati sebab ada kawan yang tengah welding, benda tu melantun masuk dalam mata dia hampir buta. Kena pakai safety betul tu. Safety lah, tapi biasalah kemalangan berlaku. Tapi kita nak dengar daripada Haziq dan juga Ain. Sudah dengar tadi, Wisian kata teknologi is the future. Dan itu kat mana kerjaya ataupun pekerjaan yang paling luas untuk 10 tahun akan datang. Dan itu juga disebut oleh World Economic Forum. Hassan sebut bahawa boleh pilih nak kemahiran ke, nak sama belajar ke, tapi yang penting kena berguru. Jazli sebut bahawa nak tak nak kita kena ada kemahiran tinggi untuk masa akan datang. Kalau tidak, negara kita akan kekurangan talent. Dan tapi pokoknya kena sama belajar. Dan Jonathan juga ada bagi tahu bahawa ya itulah personal choice, you kena buat dan fikirkan. So sekarang ni soalan saya mulakan dengan Haziq dulu. Ada rasa berubah hati ke? Nak sama medik lagi ke? Ataupun rasa macam mungkin kita masuk dalam kos AI ke apa-apa? Belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Mungkin pas ni balik fikir balik. Tapi kau fikir itu apa yang Haziq fikirkan? Pendapatan, pekerjaan, kepuasan belajar, kawan-kawan, dalam negara, luar negara? Fikir pasal minat juga sebenarnya. Minat juga. Sebab kalau tak minat macam kita buat nanti tak betul. So kalau minat mungkin kita akan buat betul-betul dan semua benda boleh jadi lah. Memang yakin minat tu cukup bertahan untuk 4 tahun? InsyaAllah boleh. Okey, Ain? Sama juga akan ikut minat. Akan ikut minat sebab kalau kita minat, kita suka belajar benda tu. Kalau kita tak suka pun tak guna juga. Tapi realitinya ada orang dia minat berkenaan dengan subjek undang-undang sebagai contoh. Akhirnya dia tak boleh sambung pekerjaan dalam bidang tersebut. Akhirnya tercampak ke dalam bidang penyiaran. Contohnya saya. Tapi soal minat, saya cuma lontarkan supaya anda boleh pertimbangkan. So minat tidak menjadi masa depan. Kalau tapi ya, sila. Tentang minat tu sebab saya bila kita nak kata tenaga mahir negara tadi kan, macam Jerman contoh, saya difahamkan umur 7 tahun dah tengok budak tu minat apa, mak ayah dah channel dah. Kalau tengok minat kepada teknologi, pergi teknologi. Macam kita mungkin bila kita cakap soal sistem pendidikan negara tadi, kawan pun ada yang homeschooling dan sebagainya.
kita tengok sistem pendidikan negara kita, sorry cakap kenapa kita kena habis sampai tahap SPM? Kena juga SPM contohnya. Sedangkan kita form 1, form 2, kita dah ada minat kita sendiri tau. Nak pergi ke mungkin bidang tertentu, tetapi kita terpaksa untuk habiskan juga SPM. Kadang-kadang ramai bila kita MBM sendiri turun ke sekolah, adik-adik yang form 3, form 4, dia dah sebut awal, abang saya dah tak minat belajar bang, dia kata. Tapi terpaksa. Itu yang menyebabkan mereka, sorry cakap lah, mungkin gagal dalam bidang akademik. Why not kita terus channelkan mereka ni. Sebagai contoh, kalau macam hari ni pilihan kita form 4 dah boleh pergi kepada bidang kemahiran. Why not lebih awal lagi? Form 1 ke form 2 ke mereka boleh pilih terus bidang kemahiran yang mereka perlukan. So, terpaksa ke ambil medik dengan international business ni? Tak. Tak, memang betul minat? Sungguh minat? Sebab memang minat bio. Memang minat bio. Tak jadi potong rambut? 18K kot? Itu sebab backup plan lah. Okey, backup plan. Kalau tak jadi, kita akan balik ke hairstylist. Tapi sekarang ni memang cenderung sambung belajar. Yes. Betul? Dua-dua? Bukan sebab mak ayah paksa? Tak. Isi UPU tu? Pergi ambil nombor tak apa, kita bayar RM2 untuk PIN BSN untuk UPU tu. Betul? Betul. Okey. Dan tadi sebut pasal teknologi, ada apa-apa yang Haziq dan Aim fikirkan sebab ya perguruan tak ada sentuh pun soal tek-tek ni. Memang bidang IT tu memang in the future memang nampaklah IT sebab kita pun nak ketengahkan IT tu untuk penggunaan IT kan. But still saya akan pilih minat lah. Tapi bila sebut tentang AWS, Google Cloud, cloud computing, faham ke? Tidak. Tidak. So sekarang ada rasa macam lepas ni nak cari ke ataupun tak apalah, Boleh. biarlah orang lain fikir. Tak apa, boleh. Yang Kita penting boleh belajar. Boleh belajar. Sedia untuk belajar. Sedia. Haziq, Boleh. boleh? Sebab tak pernah nampak sangat pun pasal IT ni. Mungkin lepas ni akan lebih tengok lah. Okey. Ada banyak lagi persoalan kita bangkitkan dengan lepasan SPM ni sebab kita cuba menghasut mereka untuk memilih pilihan berdasarkan kepada pandangan daripada tamu-tamu kita. Tapi itu antara perkara yang kita bincangkan selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dalam Anak Muda. Baik, bertemu kembali dalam dialog Anak Muda kita ketika ini bersiaran di APU dan kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan nasib lepasan SPM ke mana mereka selepas ini dan kita nak kembali bersama dengan Jazli. Jazli berhenti seperti tadi memberikan contoh berkenaan dengan orang yang belajar, sama-sama belajar medik buat side income, potong rambut. Saya rasa sama macam saudara Hasno cakap. Yeah. In Germany, actually dia punya enrollment dalam TVET is 60%. Out of total students, 60% berada dalam industri TVET. Dan 60% itu tidak semestinya mereka hanya berada di dalam industri TVET. Sebab culture di sana, walaupun you ambil medical, contohnya you belajar dalam bidang kedoktoran, most of the people kat sana, most of the student kat sana, dia ada kemahiran kedua. Maksudnya you masuk bidang akademik, but at the same time you have bidang kemahiran yang you master. Dan kemahiran ni saya rasa lebih fleksibel. Maksudnya you tak semestinya perlu masuk dalam universiti, ambil 3 tahun dan sebagainya. You can learn secara part time dan sebagainya. Dan saya setuju dengan saudara Hasnul. Actually kejayaan tak ditentukan oleh sekeping sijil. Tak semestinya dan juga tidak ditentukan oleh minat. Apa benda yang you minat pada hari ini tidak bermakna lagi 4 tahun you akan minat. Tetapi minat tu akan membantu you mendorong untuk lebih faham apa career pathway yang you nak lalui selepas ini. Dan kalau kita tengok ni dari segi governance sedikit, saya lihat kerajaan hari ini dia lebih fokus dalam bidang TVET dan TVET yang kita fokuskan tidak sama dengan TVET dahulu. Macam saudara kita cakap tadi on IT juga have part of TVET punya bidang di dalam tu. Dan high skill TVET ni adalah new future, is same like IT. Which is kalau we talk about EV hari ni, we need a technician on EV. Kalau kita punya technician hari ni, mechanics dia hanya belajar kereta biasa. Tapi right now we need a technician on EV. Kalau dulu kita ada chargeman ataupun electrician, hari ni we need a digital electrician. Dia dah berbeza. Dan of course this high skill TVET will come with a high income. Dia bukan lagi seperti dahulu lah. Dan saya mungkin nak ambil sedikit peluang ni untuk bagi sedikit merit kepada this new government sebab saya nampak mereka lebih
melihat kepada flexibility dalam bidang pendidikan. Saya tengok statement daripada YB Siva Kumar, Kementerian Sumber Manusia, unjuran untuk kita adakan pada hari ini tidak bersama. Macam saya kata tadi, kita tak boleh lagi rely on conventional education, especially on tertiary education. So saya tengok APU ni pun agak berbeza, dia punya bidang dia lebih niche. Maksudnya kalau dulu kita ambil bidang IT, hari ini dia tidak ambil IT, dia bukan software engineer, dia lebih niche, big data. You ambil AI, you ambil cloud contohnya. You have pathway, okay, saya akan masuk dalam bidang ni. Why? Sebab bila you ambil something yang very generic, contohnya software engineering. So bila you masuk dalam marketplace, you masuk dalam bidang pekerjaan, you susah untuk mendapatkan placement. Sebab itu hari ini 95% from Khazanah Research Institute, 95% daripada bidang unskilled work. Maksudnya bidang-bidang contohnya kerja McDonald's, bidang retail, 95% adalah overskill. Maksudnya dia have degree but dia bekerja dalam bidang yang tidak memerlukan degree. So this is a problem. But right now saya nampak YB Siva Kumar, even TPM kita, Datuk Seri Zahid dan PM banyak fokus on this high skill TVET untuk make sure student kita ni dia tak lost interest dalam bidang pendidikan. Maksud saya bila saya kata pendidikan, is not about sekeping sijil, macam saya katakan tadi. Dia adalah tentang you must pursue something in your life. Not bila you habis SPM, you go to gig, you bawa Grab dan you mengharapkan bahawa dengan you bawa Grab, you akan sustain pekerjaan itu sehingga you umur 50 tahun, 60 tahun. So you tak ada growth in your career. Apa yang kita perlukan adalah you can become a gig worker, you boleh bawa Grab mungkin because of desakan kewangan dan sebagainya, but at the same time you must to find at least masa yang ada sepanjang you bekerja untuk you masuk dan belajar dalam bidang-bidang ini. So saya rasa itu antara insight yang kita boleh tengok berdasarkan macam saya kata minat, walaupun you mungkin ialah macam kita kata mungkin ada desakan daripada keluarga untuk masuk bidang-bidang tertentu, but jangan tutup minat you sebab ada banyak lagi peluang yang you boleh gunakan di luar sana untuk you belajar apa yang dipaksa. Why I said dipaksa? Even you apply UPU, it doesn't mean you can get apa benda yang you apply. Okay, saya apply bidang lain. My interest is on chemical. Itu pilihan pertama? Pilihan pertama. Dapat pilihan ke-8? But I get an accounting. Oh, so I pursue in accounting. But my career is based on social science. So different. Tetapi tidak menghalang minat saya. So minat you boleh capai juga walaupun you dipaksa untuk masuk dalam bidang tertentu. Saya akan tanyakan dulu tu kepada Haziq dan juga Ain. Apa jadi kalau dah pilih medik memang daripada awal kata minat sungguhlah jadi cikgu ni. Dah last sekali tak jadi cikgu pun. Tapi itu kata kemudian saya nak tanya kepada Jonathan dan Wisiang secara bersekali berkenaan dengan pemilihan sekali lagi soal lepas SPM ke mana mereka harus pergi. Saya tak pasti Jonathan ambil chemical engineering terpaksa ke, pilihan sendiri ke, minat ke? Dengan jujurnya saya memang dulu minat dalam bidang itu kerana saya telah membuat project science di sekolah tentang sustainability. So ya memang satu perkara yang amat menarik. Saya ingin kembali sikit apa nasihat saya untuk adik-adik yang berada di sini ialah jangan tergesa-gesa nak membuat satu keputusan tentang apa kursus yang ingin saya memilih. Ya amat penting bahawa kamu perlu melihat apa yang ditawar dalam kursus itu. Adakah ia selaras, adakah ia sejajar dengan minat kamu? Mungkin ada differences dalam expectations and reality. Saya tadi ada berbual dengan Ain. So when choosing your course, pertamanya lihat apa subjek yang diajar itu sangat penting. Kedua, lihat adakah ia akan menawarkan kepada kamu kemahiran yang diperlukan. If you want to become a dentist next time, does the course offer you the necessary skills you have to become that? And it applies to all different courses. And ketiga, just look at apakah itu kelayakan yang you perlu. Tapi John, waktu pilih nak study chemical engineering, siapa yang nasihat? Mak yang nasihat ke, kawan-kawan ke, internet ke, social media ke, sendiri. ChatGPT ke? ChatGPT saya rasa masa tu haven't exist yet. So cari sendiri. Maksud cari sendiri tu memang you browse internet.
Bukan, saya berdasarkan minat saya. Okey. Pada masa itu Okey. saya membuat keputusan. Okay. Wisyang macam mana? How you decide nak masuk APU and then take finance course? Tanya yang- orang ke, kaunselor sekolah ke, mak ayah ke, cikgu ke, hasutan rakan sebaya ke? Ya, yang ni memang minat I sendiri. Okey. Sebab memang minat I minat dalam teknologi, nak macam mana nak buat website semua. Tapi I agree with Jonathan. Kalau semua pelajar lepas SPM, jangan tergesa-gesa untuk buat keputusan nak ambil course apa, nak study kat mana. Ambil masa sedikit untuk fikir betul-betul minat kat mana. As long as you pursue what's your passion is. And kalau pelajar yang mohon dekat UPU, dia bukan guarantee you boleh dapat course tu kat mana. Tapi kalau you tak dapat, tak payah bimbang, you boleh consider IPTS juga macam private university. Sebab ada banyak beasiswa yang diberikan oleh IPTS maupun organisasi company yang lain. I bagi contoh, kalau di APU memang kalau dapat SPM 8, 9A, 9A dapat 100%, kalau dapat 8A 50%. Apa tu beasiswa ke? Beasiswa Oh, okey. Okey. untuk lepasan SPM. Tapi kalau you dapat 4A pun ada. 4A ada diskaun 10%. So ada banyak lagi juga beasiswa yang diberi macam The Star Education Fund, ada banyak lagi. So kalau you study di IPTS, kebaikannya you boleh pilih course yang you betul-betul minat, the course yang you nak study. Yang kedua, kat IPTS silibus lebih terrapat dengan keperluan industri. Yang ketiga, macam di APU, dia multi-culture, is very diverse the culture. So you can, you boleh kenal lah kawan-kawan yang dari luar negara semua tu. And nasihat I, ambil masa sedikit untuk fikir betul-betul your passion, what's your passion. Dan yang kedua, you boleh pergi the education fair untuk explore around, tanya course, tanya uni yang mana you nak. Lepas tu find the way that you want to go. Okay. So pergi education fair. Yes. Mana saya tak buat lah dulu. Tapi bila sebut kalau ikut cara Jonathan tu, fikir betul-betul. Kalau pengalaman saya, fikir betul-betul kita ada limited choice. We only know course based on what people tells us. Bila pergi beraya orang kata, jadilah doktor. Maka dalam kepala dia doktor je lah, fikir universiti mana doktor paling best. Tapi kalau dalam family circle kita tak sebut tentang digital technology ke, soal analytics, soal AI, so pilihan tu agak terbatas. Kita tak terfikir pun pasal soal itu. So berdepan dengan cabaran sedemikian, apa yang sepatutnya Haziq dan Ain buat ya? So saya percaya program ini mungkin ditonton oleh oleh murid yang baru lepasan SPM dan juga ibu bapa. Bagi ibu bapa, apa yang saya ingin katakan ialah now the world has changed so much. Dunia pun telah berubah. Ada banyak bidang-bidang yang saya pun tak pernah dengar telah muncul di pasaran kerja. So jangan terhad dalam fikiran apa yang perlu dipilih sebagai kursus. I feel I think social media is a very good tool in terms of like looking at other options, boleh mencari pilihan yang lain. Tapi seperti yang saya cakap, jangan tergesa-gesa, ambil masa yang diperlukan dan all the best. Okay. Saya nak kembali kepada Jazli dan juga Hasnul. Bila buat pilihan, sekali soal pilihan, Jazli tekankan soal passion, walaupun itu belum tentu boleh bertahan selama 4 tahun belajar ataupun 2 tahun dan sebagainya. Dan ketika ini saya dimaklumkan oleh penerbit, kita ada option lain. Kita boleh tanya ChatGPT. Dan saya sempat tanya 2 soalan kepada ChatGPT. Yang pertama, saya tanyakan, saya lepasan CJSPM, saya minat bidang perubatan. Apa kursus yang sesuai untuk saya pilih di peringkat sarjana muda? Dan ChatGPT bagi jawapan, sarjana muda perubatan, sarjana muda pergigian, farmasi. Tapi sebab bagi tahu minatnya perubatan. Saya tanya soalan kedua, saya kata, saya lepasan CJ Pelajar Malaysia SPM, apa kursus yang sesuai saya ambil peringkat sarjana muda yang boleh jamin pendapatan tinggi?
ChatGPT bagi 5 program, iaitu pengurusan perniagaan, international business, farmasi, perubatan, Haziq, sains komputer dan juga sarana muda kejuruteraan. So ini antara real life example kalau kita tanya sendiri ChatGPT itu the kind of question kita dapat. Asno, persoalan saya adakah wajar kita bergantung kepada ChatGPT sebab kadang-kadang kawan kita tak ramai. Kawan kita TikTok je. Okey, untuk generasi muda hari ni mereka memang gunakan teknologi lah. Okey. ChatGPT ni salah satu orang kata medan carian lah. Mereka nak tanya soalan apa saja. In fact, saya bahkan student pun dah ramai buat saya menggunakan ChatGPT kan. Which is bahaya sebenarnya sebab kita tak asah kita punya kemahiran berfikir yang kritis kan. Semuanya rely on teknologi. Agak bahaya juga. Cuma dalam konteks ni, why not kita ubah sedikit dari satu sudut. Teknologi itu satu keperluan juga. Why not kita channelkan benda yang baik sebagai contoh. Dalam kita nak mencari satu bidang yang baik sebagai contoh ini kan. TVET satu bidang yang sukses. Tapi kalau kita Google search, banyak juga TVET yang dia combine dengan IT akan jadi sukses lebih lagi. Sebagai contoh kalau kita tengok unicorn company. Unicorn company ni satu istilah di mana-mana company yang dia punya value over $1 billion. Kan kalau di dalam konteks Malaysia ni kita tahu salah satunya macam Kasam lah. Yang memang Malaysian punya over $1 billion value dia. Yang lain-lain macam Grab, Traveloka dan lain-lain. Jadi kalau kita tengok mereka ni sebenarnya dalam bidang TV asalnya Contoh macam Kasam dia lebih kepada otomotif. Tapi bila dia combine dengan IT tadi tu kan, dengan ada teknologi, kita Google, kita apa, Kasam boleh jadi unicorn company. Begitu juga dengan lain-lain, Traveloka. Sama jugalah kalau hari ni kalau kita cakap soal the largest operator hotel contohnya, bukan hotel, tapi yang Traveloka, yang apa Airbnb kan. The largest operator untuk taksi contohnya, bukan taksi tapi Grab dan sebagainya. Jadi bila combine dengan teknologi, dengan IT dan sebagainya, kalau kita tengok hari ni anak muda lebih tahu dan lebih fahamlah bagaimana untuk mereka cari saluran benda maklumat yang betul. Dan dalam konteks itu kita melihat suka juga untuk saya ingatkan dalam kehidupan kita ni lah, bila kita cakap soal kejayaan, khususnya adik-adik yang lepas SPM, kadang-kadang dia rasa macam yang mana berjaya, Alhamdulillah lah, dia rasa macam hidup dia berbunga-bunga lah kan. Tapi yang mungkin yang sedikit gagal SPM itu, jangan rasa down sebab kita baru nak bermula. Dan satu sudah saya nak ingatkan juga, sebenarnya kejayaan dalam kehidupan itu bukan semata-mata kejayaan dalam bidang pendidikan lah kalau saya boleh kongsikan. Sebab ramai juga orang yang berjaya di dunia kita ni, hari ini, dia bukan rely on semata-mata pendidikan dan juga income yang besar yang dia dapat. Saya ambil contoh macam John Wood, dia penulis buku Leaving Microsoft to Change the World kan. Dia ni satu top manager Microsoft di Asia. Tapi dia sanggup meninggalkan kerusi empuk Microsoft tu hanya semata-mata dia nak serve kepada masyarakat dan juga rakyat. Itulah yang dia merasakan kegembiraan dan kepuasan dalam kehidupan dia. Jadi at the end of the day, apa yang saya nak sampaikan di sini, bukan semata-mata kejayaan yang kita nak sebut di sudut income tu ataupun gambaran harta semata-mata, tetapi kepuasan ataupun minat yang sebenarnya memberi kepuasan dalam diri kita lah untuk service the nation dan sebagainya. Okey. Haziq, ada soalan? Nak tanya apa-apa ke? Macam-macam lah sebut ni. Okay lah, sekarang nak tanya lah. Adakah patut ambil ke arah medik tak pun ke kemahiran? Haziq, saya tanya siapa? Jazli ke? Okey, boleh. Saya tak nak ambil kerja untuk menentukan masa depan orang. Yeah. Saya But lebih... your best advice is? Ya, tapi I don't have any advice. Okay. Because this is your choice for your life. Sebab mungkin advice saya salah untuk hidup you. Sebab advice saya tak sama untuk you punya kehidupan berbeza dengan orang lain. Itu adalah pilihan you. Tetapi mungkin yang saya boleh kongsi adalah antara dua bidang, medical dan juga bidang kemahiran, dua-dua ada pro and cons. Okay, pro dalam bidang of course medical, you know sekarang pun lepasan medical doctor pun have facing a lot of problem dalam industri. Begitu juga dengan kemahiran. Kemahiran pun dia ada masalah dia sendiri, which is kalau you go for barber, betul, saya boleh keluarkan macam-macam contoh kejayaan orang dalam bidang kemahiran, tetapi dia tidak represent keseluruhan orang dalam bidang kemahiran tersebut. Ada yang gagal, ada yang berjaya. Sama juga di medical, ada yang gagal, mungkin you tak habis belajar pun, you mungkin jadi drop out. Tetapi it's depend on you. Cuma apa yang you perlu lihat apabila you memilih satu bidang, yang pertama adalah what is your end goal? Actually, what is your end goal? It doesn't mean you go for medical bermaksud you nak jadi doktor. Maybe ada orang minat dalam bidang perniagaan.
tetapi dia nak perniagaan, mungkin dia nak have their own clinics, ataupun mungkin you want to have your own chain of barber punya kedai. So apa you punya end goal? From your end goal, you kena lihat untuk you capai end goal apa path yang you kena tempuhi. And then yang ketiga barulah you kena tengok this path adakah tepat untuk saya pilih bidang tersebut. Sebab pada saya tidak bias, maksudnya you need to go for TVET. Yalah, I talk a lot about TVET, tapi tidak bermakna saya kata you must to go to TVET. Sebab you student yang excellent, so you ada banyak pilihan, ada banyak choice. Tak ada masalah untuk you pilih. Tetapi untuk yang di luar sana, if you think you tak boleh nak pursue dalam bidang akademik, you can at least make a TVET an option. Okay, saya tak suka TVET ni as an option actually, but at least you can TVET as an option. Mungkin macam tadilah, mungkin UPU, mungkin tiba-tiba you of course you nak medical. Tak semestinya you akan dapat medical. Itu banyak berlaku. Saya rasa half daripada student kalau sana belajar bukan bidang yang dia minat dan bukan bidang yang dia nak masuk dalam industri tersebut, tetapi dia dipaksa. Macam saya, and I think Generation Z, saya pernah buat research about Generation Z in workplace, diorang ni lebih berani. Sebab itulah di syarikat-syarikat, Generation Z ni antara generation yang sangat mudah pindah kerja. Dia mungkin masuk interview hari ni, esok dia keluar. Saya hadapi benda tu banyak kali. Dia lebih berani untuk buat keputusan. Dia tidak sentimental, dia tidak takut dengan risiko. So mungkin one day bila you memilih satu-satu bidang, you akan keluar daripada bidang tersebut. Tetapi you jangan takut, macam saudara Hasnul cakap, kejayaan tu tidak ditentukan kepada material, tetapi kepada minat. Tetapi at least kalau you masuk dalam bidang yang you minat, you ada sedikit kekuatan. Walaupun you tak dapat option A, mungkin you can go to option B, option C dan sebagainya. So kalau tak masuk perubatan, tak boleh masuk kemahiran, boleh masuk ketiga, politik. Politik jumpa Hasnul. Panjang. Tapi kalau melihat kepada pilihannya ada sama ada medik ataupun kemahiran, kalau nak masuk bidang perubatan, kalau memang ada spesialis, kena faham jalannya panjang. Sangat panjang, tapi lumayan. Tapi kalau tak sanggup nak bertempuh jalan yang panjang tu, banyak cerita pasal pegawai perubatan ni yang tersangkut setengah jalan atas pelbagai cabaran. Boleh pilih kemahiran, dia punya kejayaan tu lebih pantas, tapi cabarannya sedikit berbeza lah. Biasalah kemahiran kan, perniagaan sebagainya, berniaga ni mencabar. Aina ada persoalan ke? Tak ada apa-apa? Nak tukar bidang ke? Saya rasa dia konklusif, dia betul-betul jadi cikgu. Oh, betul jadi cikgu kan? Memang betul-betul jadi cikgu. Ke? Ya. Macam mana? Tak apa, jujur. Silakan. Kalau anda kata kita masuk, kalau contohlah UPU dengan TVET, kita boleh ambil dua-dua or kita choose one saja? Macam saya cakap, education should not be a very rigid and formal. Okey, pendidikan ini yang kita salah. Kita rasa bahawa pendidikan ni adalah sampai we have degree, and then kalau kita nak jadi lecturer we need to have master, mungkin nak become a politician we need a doctor, contoh. Tetapi actually pendidikan ni lifelong learning. Dia istilah dia lifelong learning. Maksudnya walaupun you dah jadi cikgu, maybe one day you minat dalam gubahan bunga contohnya. Boleh, you and tak semestinya bila saya cakap about TVET, tak semestinya you must to be in institution. Hari ni I have a lot of friends yang belajar bidang kemahiran, kerja Petronas, tapi belajar bidang kemahiran buat bakery dan sebagainya from internet, YouTube. Mungkin dia ambil kelas online. Sekarang ada banyak e-learning. So kemahiran yang saya katakan tadi is bukan bermaksud you must to be in institution TVET. Of course, kalau you betul-betul minat, you go dalam institution supaya you get a formal punya pendidikan. Tetapi kalau you rasa, I memang nak jadi cikgu, tetapi at the same time, saya minat juga bidang kemahiran, it's okay. Masa you belajar bidang perguruan, you also can sebab TVET dia lebih specialized. So kalau ambil satu kemahiran tu, dia memang program tu memang secara spesifik dan detail, teliti dia punya training tu. Tapi kalau nak sambil-sambil, kita ada micro credential. Micro credential. Ya, so tu sambil-sambil belajar, sambil-sambil buat benda lain lah.
Kalau macam saya dalam bidang penyiaran, tapi micro credential sampai saya bosan-bosan tu boleh scroll pasal AWS, so kita faham lah sikit-sikit. Walaupun tak kerti sangat. Asal tambah apa ke? Maknanya kelebihan sedikit dalam TVET ni, bila kawan saya sebut tadi, kelebihan dia universal. Mana kata kalau you campaklah dekat negara mana pun, you ada kemahiran, you boleh survive. Kan? Contoh macam hairstylist nantilah. You duduklah dekat negara mana pun, you boleh buat, ada demand and supply dan jalanlah bisnes kan. Belum tentu macam orang dalam social art sebagai contoh, belum tentu dia boleh survive dekat semua negara. Kan? Bukan semua tempat ada tempat untuk dia. Tapi orang yang dalam bidang kemahiran ni, insya-Allah dia ada skill, dia boleh berurusan di mana-mana sajalah. Wisam, Jonathan nak tambah apa-apa? Mereka sedang memilih. They're choosing their future. And if anything happens to them, we are responsible lah. Saya tengok muka adik-adik agak stres, so saya tak nak menambah itu tekanan. Tetapi saya rasa just know that apa-apa pilihan anda pasti akan ada sumbangan kepada society. Kita sedang berbincang tentang apa, TVET atau kemahiran, and then the more formal ones like STEM and science. Seperti yang dicakap, memang ada pros and cons dia, tapi it all balances in the supply and demand market. So semua komponen, semua anggota mainkan peranan yang penting dalam ekonomi Malaysia. So for example, science memang lumayan itu dari segi pay dan semuanya. Tetapi untuk perniagaan kecil, kita boleh berfikir macam mana nak memberi itu macam kursus peningkatan kemahiran untuk membantu mereka memperkembangkan itu bisnes. So I think these are all things that we should consider. Selain itu, just always bergaul dengan orang yang ada minat yang sama dengan anda supaya kamu dapat belajar dari satu sama lain, dan juga guna tempoh ini selepas SPM. Mungkin bersukarelawan dengan organisasi, mungkin kamu boleh memohon untuk bekerja, dan mungkin dari situ mencari minat anda yang benar. Yeah. Networking tu penting. Nak isi AUKUS, jumpa Jonathan. Nak isi Waita, jumpa Wisam. Wisam nak tambah apa ke? Mereka semua memilih. I nasihatkan kalau sekarang korang tengah fikir nak pergi study apa, nak jadi apa, yang penting sekali, kalau tak pasti macam mana kerja doktor ataupun kerja cikgu, you boleh hubungi siapa-siapa yang you tahu. Kalau dia cikgu, ditanya macam mana dia kerja, lepas tu what's the path that you can go. Yang pentingnya kena consult dengan like the one that's doing. For example, kalau I nak jadi software engineer, so I tak pasti macam mana software engineer work, I boleh hubungi siapa-siapa yang I tahu yang software engineer. Tapi kalau you tak ada kontak apa, jangan bimbang, you boleh pergi education fair ataupun pergi like lawat universiti, boleh kontak dengan education counselor, boleh tanya course ini apa, like the syllabus dia boleh bagi tahu semua. Kalau di IPTS memang kita pun offer beasiswa yang tu pelajar lepasan SPM. So nasihat I, ambil masa sedikit untuk fikir betul-betul, lepas tu consult ataupun contact dengan yang kepakaran itu. So lepas ni dah habis bersiaran, boleh jumpa Wisam jalan-jalan bising. Sebelum kita berakhir, nak tanya konklusi kepada kesimpulan. Banyak perkara kita kongsikan khususnya untuk lepasan SPM. Ain dah dengar banyak abang-abang yang cakap, tuan-tuan yang cakap. Ain rasa bermanfaat ke apa yang Ain akan buat lepas ni? Sangat bermanfaat lah. Sebab diorang bagi pendapat, so kita balik tu kita boleh fikir balik mana yang kita nak, mana yang kita betul-betul passion kita lah. So macam kita kena ambil masa untuk survey dulu, untuk comparekan apa-apa yang related, so that kita kena choose yang the best one lah untuk diri kita. Masih kekal dua pilihan ke ada pilihan ketiga sekarang? Masih kekal dua? Dua pilihan. Masih dua. Okey, Haziq? Macam tadi dah cakap apa, belajar ni kita tak adalah kena fokus sangat, macam kita boleh buat benda lain macam kemahiran. So saya rasa benda tu sangat berguna untuk saya macam waktu saya belajar kan. Mungkin saya boleh buat duit sampingan kan waktu kat universiti nanti. So saya rasa sangat membantu lah, sebab
kemahiran ni tak semua orang ada kan. So saya rasa memang sangat membantu untuk nasihat-nasihat yang saya dapat hari ni. So akan pergi ke medik sambil-sambil potong rambut. Boleh macam tu. Ke ada pilihan ketiga nak masuk APU? Lah. Bawa universiti pula. Mungkin boleh jadi. Mungkin boleh juga. Okey. Terima kasih kepada Haziq, Ain, Hasno, Isyang, Jazli dan juga Jonathan bersama kita dalam Anak Muda kali ini untuk membantu lepas SPM membuat keputusan ke hadapan. Apapun banyak perkara yang dikongsikan, soal minat bukan segala-galanya. Anda boleh tanya ChatGPT tapi jangan bergantung sepenuhnya. Pergi lakukan jaringan, jumpa kawan-kawan, jumpa guru, jumpa kaunselor untuk buat keputusan. Dan pastikan anda tidak hanya terbatas kepada pilihan-pilihan tertentu, pastikan anda juga buka ruang untuk menilai peluang-peluang yang lain. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu-tetamu kita, selamat maju jaya pada Haziq dan Ain. Jadi cikgu anak saya nanti jadi cikgu yang baik, potong rambut nanti potong rambut elok. Itu saja untuk kupasan dan diskusi dalam Dialog Anak Muda kali ini. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.